Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, dimulai bismillah pembuka bicara. Salam sejahtera, selamat pagi, salam 28 Ramadan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama bersiaran lagi bagi sesi Facebook Live PITA pada pagi ini yang dibawakan secara langsung. Eksklusifnya hari ini istimewa kerana kita bersiaran langsung di Facebook rasmi Universiti Teknologi Mara UiTM. Sebelum bermula, izinkan saya untuk membacakan penafian disclaimer program ini terlebih dahulu. Maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi, penceramah, ahli panel jemputan dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif penganjuran program pada pagi ini adalah untuk membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan ilmu dan perkongsian pengetahuan dan kepakaran, meningkatkan ketapakan visibility perpustakaan Tun Abdul Razak dari usaha-usaha pembudayaan ilmu, menjadikan pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Info tambahan, program Live PITA ini merupakan program perkongsian pengetahuan dan maklumat di kalangan pakar-pakar dalam bidang kepakarannya. Dan program hari ini merupakan program Live at PITA di bawah segmen Bersama Pakar. Sidang hadirin penonton yang dihormati, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya Puan Nurul Diana binti Jasni, Timbalan Ketua Pustakawan daripada UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam, bertindak selaku moderator pada hari ini. Sama-sama kita mendoakan semoga sesi live pagi ini akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Kini seterusnya kita beralih untuk memperkenalkan ahli panel jemputan kita pada hari ini. Bagi pihak perpustakaan UiTM, kami amat berbesar hati di atas persediaan 3 orang ahli panel yang sangat bersesuaian untuk membicarakan topik kita pada pagi ini. Saya perkenalkan yang pertama sekali, dipersilakan Puan Hajah Mazmin Mat Akhir, Ketua Pustakawan Perpustakaan Tuanku Said Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Diana? Alhamdulillah sihat. Kita last jumpa tahun lepas Puan. Betul. Ya, di seminar kepustakawanan. Staff semua sihat kan? Alhamdulillah. Kita kerja based on scheduling. Terima kasih Puan. Seterusnya kita ada panel yang kedua, dipersilakan dan diperkenalkan Dr. Siti Azma Muhammad Jusof yang merupakan Koordinator Maker Lab UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. Apa khabar Doktor? Khabar baik Puan Diana, terima kasih. Bersiaran daripada mana ni? Saya bersiaran dari rumah Puan Diana. Bersiaran daripada rumah Puncak Alam. Terima kasih Doktor. Seterusnya kita bersama dengan teknologis Saudara Amirul Firdauzila, Pustakawan Kanan di Office of Library and Knowledge Management daripada Universiti Malaysia Kelantan UMK. Apa khabar Cik Amirul? Khabar baik, Alhamdulillah. Bersiaran daripada mana ni? Saya bersiaran daripada Pejabat Perpustakaan dan Pusat Ilmu, Kampus Pelacur. Baik, terima kasih kepada semua ahli-ahli panel kita. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin serta ahli panel yang dihormati, sebagai pengenalannya, topik kita pada pagi ini adalah inisiatif dan perkongsian makerspace di perpustakaan universiti. Baik, khususnya kita harus memahami bahawa perpustakaan akademik tidak kiralah swasta dan sebagainya, perpustakaan berdepan dengan pelbagai cabaran dalam memastikan perkhidmatan dan kemudahan yang disampaikan kepada pengguna masih kekal relevan. Justru itu, topik kita pada pagi ini amat bersesuaian dengan revolusi industri IR 4.0 serta penekanan mengenai Education 5.0 yang dinyatakan oleh Malaysia Education Blueprint 2013-2025, aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM itu untuk memastikan proses pembelajaran adalah merangkumi segala aspek teknologi dan itu pastinya membawa cabaran baru kepada semua sektor pendidikan di Malaysia ini di mana kita harus transform digital untuk kekal berdaya saing. Jika saya menyebut terma-terma seperti 3D printing, Fab Labs, Makerspace, Hackerspaces, ini bukanlah satu teknologi yang baru. Kalau di luar negara tu kita tengok mereka telah berkembang maju. Dan kajian mendapati semenjak tahun 2012, konsep dan teknologi Makerspaces ini telah membawa evolusi yang positif, terutamanya di perpustakaan awam.
Baik, saya ingin terus kepada topik kita yang seterusnya. Saya ingin bertanyakan kepada ahli panel untuk menceritakan sedikit latar belakang makerspaces di organisasi perpustakaan masing-masing. Sejak bila ditubuhkan, idea asal tercetusnya makerspace ini. Boleh kongsikan bersama penonton. Dipersilakan terlebih dahulu untuk Puan Mazmin. Dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih Puan Diana. Terima kasih, saya belum sebut terima kasih menjemput saya ke sesi live ini. Sebenarnya Makerspace di UNIMAP dijenamakan sebagai MCMC UNIMAP Makerspace. Dan idea asal bagaimana kita menubuhkan Makerspace di perpustakaan bermula dengan penyertaan saya di persidangan Perpun kelima anjuran UPSI. Saya mendengar ucaptama daripada Adam Brimo dan selepas itu kita meneroka lebih banyak maklumat tentang Makerspace dan ini inline dengan strategi PTSFP 2025 iaitu untuk mempunyai hub community dan Makerspace dimasukkan dalam inisiatif hub community dan kami bertuah kerana mendapat payung, mendapat orang kata sokongan daripada pusat pengajian terutamanya pusat pengajian kejuruteraan komputer dan perhubungan yang telah bersama-sama dengan kita untuk memohon dana dan orang kata justify projek ini dengan pihak SKMM, MCMC dan pada 30 November 2018 MCMC UNIMAP Makerspace telah dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Chancellor iaitu Tuanku Raja Muda Perlis. Pendek kata MCMC UNIMAP Makerspace ini dibangunkan dengan banyak sokongan daripada pelbagai pihak. It's not one man show. Ia adalah projek kolaborasi daripada asal permulaannya, daripada asal penyediaan framework sehinggalah ke hari ini. Itu saja Diana, kalau saya boleh kongsikan. Terima kasih. Oh, itu merupakan bagaimana tercetusnya. Saya rasa saya ada di conference tu. Di Sungai tu ke Puan Mazmin? Perpun tu. Ya, terima kasih UPSI. Ya, dia telah menjadikan satu titik tolak. Baik, seterusnya saya ingin bertanya soalan yang sama kepada Dr. Siti Azmah. Bagaimana tercetusnya Makerspace di UiTM Cawangan Selangor dan saya pasti ianya diletakkan ketika di sini saya bersiaran di dalam perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor kampus Puncak Alam ini. Boleh Dr. Siti Azmah ceritakan? Okey, berbanding dengan Puan Mazmin rasanya panjang sedikit ceritanya bermulanya Makerspace di UiTM Puncak Alam iaitu kita namakan Maker Lab UCS. Idea asalnya hasil daripada inspirasi saya semasa saya menjalani latihan postdoctoral training semasa saya di USA pada tahun 2014 sehingga 2016. Ceritanya bermula sama juga semasa saya ke perpustakaan daerah kerana saya ni sangat suka dengan library dan di California perpustakaannya masih lagi seperti zaman kita-kita dulu yang sangat memainkan peranan dalam masyarakat. Pada suatu hari itu saya semasa pergi ke library saya adanya Makerspace bergerak. Rupanya seperti perpustakaan bergerak kita. Dan pada masa itulah pertama kalinya saya melihat 3D printer dan laser cutter dibawa oleh perpustakaan bergerak. Kalau saya boleh tunjukkan sedikit rupanya di slide saya ni, rupanya macam inilah di dalam bas ataupun lori tersebut, di dalamnya mempunyai boleh nampak tak? Ya, boleh. Kita boleh nampak. Di dalam dia macam mobile atau perpustakaan bergerak kita sudah dijadikan Makerspace bergerak untuk cover cawangan-cawangan daerah yang tidak mempunyai Makerspace khas. Jadi semasa itu saya sangatlah teruja dengan apa yang mesin tersebut boleh buat
Dan sebagai pendidik yang mana saya nampak mesin tersebut sangat memberi impact kepada pengetahuan dan pendidikan terutama di dalam bidang sains dan teknologi. Saya sendiri bayangkan di dalam nature kerja saya iaitu dalam bidang biologi ataupun bioteknologi yang mana untuk saya mencetak protein ataupun ubat-ubat, molekul ubat tersebut supaya lebih mudah difahami oleh pelajar-pelajar saya. Dan pada masa yang sama saya lebih teruja yang di mana 3D printer tersebut sudah boleh mencetak tangan prosthetic arm yang dengan kos yang rendah, dan pelajar-pelajar sekolah di USA mempunyai silibus untuk mencetak ataupun mengendalikan 3D printer tersebut. Dan saya bayangkan bagaimana pelajar-pelajar ini kalau kita nak guna perkataan translational education di mana mereka belajar directly daripada praktikal dan teori pada masa yang sama, yang mana mereka terus boleh menghasilkan produk dan melihat kegunaannya, berbanding dengan, sebab saya percaya bila kita ada praktikal dan teori sekali, kita akan lebih memahami dan ada motivasi untuk belajar sains dan teknologi berbanding dengan kita hanya membaca buku teks dan untuk menjawab soalan peperiksaan. So hasil daripada inspirasi tersebut, saya seterusnya pergi melawat ke Central Public Library, di mana di situ ada 3 jenis makerspace yang melakukan aktiviti dan ada komuniti mereka sendiri. Dan pada masa yang sama saya juga melawat ke UC San Diego di mana tempat saya bekerja semasa itu, iaitu di Academic Library, untuk membayangkan strategi bagaimana kita untuk ada makerspace yang sesuai di tempat kita. So pada masa yang sama saya juga terinspire dengan Fab Lab MIT yang mana yang memberi inspirasi kepada banyak lebih daripada 2,000 Fab Lab di dunia yang mengikut konsep Fab Lab MIT. Namun bagi saya mungkin pada masa itu ya, walaupun dia memberi inspirasi di mana dia ada integrasi pendidikan, penyelidikan, inovasi dan industri pada masa yang sama, namun fasiliti yang diperlukan dan juga mengambil masa dan juga kos, dan saya rasa dengan kampus kita yang kita tahu tidak ada fakulti engineering dan juga computer science, mungkin dia tidak sesuai untuk kita establishkan Fab Lab style makerspace di kampus Puncak Alam. Untuk dipendekkan cerita, hasil daripada kajian pelbagai jenis makerspace masa saya di USA, maka tertubuhlah makerspace di Academic Library, iaitu di kita kampus Puncak Alam pada pertengahan tahun 2018, yang kita sesuaikan dengan komuniti fakulti-fakulti yang ada di kampus Puncak Alam. So lebih kurang macam itulah ceritanya di bagaimana bermulanya Maker Lab UPS. Ya, dan saya tambah sedikit lah, ia juga merupakan cetusan idea yang berbahagia Datuk Profesor Abu Bakar Abdul Majid, iaitu Rektor UiTM Cawangan Selangor, di mana beliau juga dan juga ahli-ahli menjayakan projek Maker Lab UiTM Cawangan Selangor ni, betul tak Doktor? Ya, itu sebenarnya saya lupa tadi untuk acknowledge pada masa setelah saya balik daripada USA, idea ni saya usulkan. Dan setelah pulang daripada CEO Faculty Program yang mana saya juga diberikan peluang untuk berada di dalam industri, oleh hasil daripada berada di USA dan berada di industrial training tersebut, saya terapkan model-model tersebut dan usulkan kepada UCS. Dan Alhamdulillah hasil daripada kerjasama pihak rektor, pejabat PNI, UCS dan lebih-lebih lagi PITA, Kampus Puncak Alam, pengurusan dan ahli-ahlinya memberikan ruang yang mempunyai fasiliti perabot dan peruntukan 2 biji 3D printer daripada pengurusan kampus, kita dapatlah memulakan kita kata small scale ataupun makerspace kecil kita tersebut. Baik, terima kasih Dr. Siti Azmah.
Baik, seterusnya saya ingin bertanyakan soalan yang sama. Boleh ceritakan latar belakang konsep Hala 7 dan objektif Makerspace di Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan dipersilakan Teknologis Cik Amirul Firdaus, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Puan Di, sahabat rakan panel Puan Madlin dan juga Dr. Ajma. So Makerspace di UMK ni kita telah bermula pada 2018, baru lagi lah sebenarnya dan penubuhannya pada asalnya bermula melalui penubuhan American Corner UMK. American Corner UMK yang merupakan kolaborasi antara Universiti Malaysia Kelantan dan juga US Embassy, US Embassy Kedutaan di mana US Embassy telah menaja ataupun memberi funding kepada kita untuk melaksanakan segala aktiviti program berkaitan STEM dengan dan juga IR 4.0. Dan pada masa sama kita juga diberi peralatan antaranya ialah 3D printing, iMac, lepas tu 3D pen dan sebagainya, lepas tu drone, teleskop, banyak barang-barang yang diberi oleh mereka dan kita gunakan untuk untuk penggunaan Makerspace dan juga Makerstivity dan di mana pada asalnya kita buat di kampus kota dan sekarang kita telah pindah ke Bacuk dan pada Jun 2020, maksud dia pada bulan 8 kita akan beroperasi di 3 kampus. Maksud dia setiap perpustakaan cawangan akan ada Makerspace masing-masing. Dan pada tahun ini juga kita telah strukturkan balik. Kalau sebelum ni hanya perpustakaan dan juga satu fakulti iaitu Fakulti Teknologi Kreatif yang terlibat dalam aktiviti makers, tetapi pada tahun ini semua inisiatif makers kita telah letakkan atau diberi jenama baru iaitu Makers at UMK di bawah seliaan TNC Pejabat Kemalangan Chancellor Pendidikan Inovasi. Itu adalah branding baru. Dari segi konsep Makers at UMK di perpustakaan pada asalnya kita tumpukan kepada Open Digital Maker Education, di mana kami tumpukan kepada kemahiran pembangunan inovasi digital di kalangan peserta, bengkel ataupun pengguna. Dan juga tetapi pada masa sepanjang 2019 kita lebih fokus kepada komuniti, di mana kita banyak mengadakan program-program digital maker dengan sekolah-sekolah dengan bantuan ataupun sokongan Jabatan Pendidikan Negeri dan di mana mereka hadir ke perpustakaan UMK untuk menjalani ataupun mengikuti program-program bengkel-bengkel berkaitan robotik, pengaturcaraan, design thinking, app development, 3D bukan 3D, 2D gamification, buat game, dan semua ini dilaksanakan dengan sokongan US Embassy, MDEC, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga teknologi partner iaitu Cempaka. So banyak program-program yang kita buat sepanjang 2019, start pada bulan 1 sehingga pada bulan 12. Dan antara kebanyakan program-program ini mendapat sokongan sepenuhnya daripada pengurusan UMK sendiri dari segi penghasilan inovasi dan juga kita juga mendapat sokongan kuat daripada kita punya funder kita iaitu US Embassy, Kedutaan Malaysia. So, kalau ada apa-apa kita minta je. Dan juga kita mendapat bantuan daripada MDEC. MDEC ada grant, memberi grant kepada kita untuk melaksanakan program-program berkaitan dengan maker. Dan ianya juga kita gazetkan sebagai salah satu sumbangan UMK untuk inisiatif University for Society, dan di mana sekolah juga semua sekolah di Kelantan boleh hadir ke UMK untuk mempelajari semua teknologi ataupun pendidikan yang berkaitan dengan digital maker di UMK. Diorang datang je. Macam tahun lepas lebih kurang ada 4 sekolah datang ke UMK semata-mata untuk belajar bagaimana menggunakan Arduino dan sebagainya. Dan pada tahun ini kita akan giatkan melalui penjenamaan semula Makers at UMK, kita akan fokus kepada pelajar UMK terutama untuk menyediakan mereka dari segi keboleh pasaran graduan. So, kita akan wujudkan modul-modul tertentu untuk meningkatkan kemahiran mereka dari segi digital maker. Contohnya penggunaan 3D printing, pengaturcaraan, penggunaan apps dan sebagainya. Saya rasa itu saja Puan Moderator, Puan Di.
Baik, itu dia, kita telah mendengar ahli-ahli panel kita menceritakan sedikit latar belakang, konsep, hala tuju dan objektif makerspace di perpustakaan mereka. Baiklah sidang hadirin, akhir-akhir ini pencetak 3D ni telah kita tengok banyak digunakan oleh pakar dan penyelidik di seluruh dunia, termasuk dalam meningkatkan kualiti alat bantu mengajar, bidang perubatan khususnya, kejuruteraan serta pemprosesan makanan. Contoh di Jepun, sushi stick dihasilkan bukan oleh chef tetapi menggunakan teknologi 3D. Dan saya membaca kajian oleh Prior pada tahun 2014, beliau menyatakan perpustakaan akademik harus mengambil peluang ini dengan merangka pelbagai inisiatif bagi memastikan agar perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan adalah relevan dengan perkembangan teknologi terkini. Justru itu saya beralih kepada soalan yang seterusnya. Boleh ahli panel kongsikan projek, inisiatif yang telah dilaksanakan, dihasilkan, disumbangkan tidak kira kepada warga universiti, penyelidik, masyarakat dan negara. Saya suka ya apabila menyebut impak ataupun sumbangan kepada negara ni dengan pandemik COVID-19 ni yang melanda negara dan dunia ketika ini, usaha murni menyiapkan face shield bagi petugas frontliners adalah satu usaha yang harus dibanggakan. Boleh ahli panel berkongsi usaha-usaha inisiatif yang telah dilaksanakan. Dipersilakan Puan Hajah Mazmin. Okey. Terima kasih Puan Di. Di MCMC Makerspace, Unimac Makerspace, the concept behind Makerspace kita ialah kita mempunyai lebih kurang dalam 18 bidang kepakaran. Dan that's why kita orang kata berada bersama pusat pengajian untuk menawarkan bidang-bidang kepakaran ini. Tapi semenjak ditubuhkan pada tahun 2018, kita pendekatan kita ialah sangat khusus saya nampak, iaitu kolaborasi kita banyak untuk melatih pendidik, guru-guru di negeri Perlis supaya mereka boleh kembali ke orang kata ke sekolah atau ke orang kata institusi mereka untuk meningkatkan kecenderungan minat anak-anak pelajar terhadap bidang STEAM. So kita ada banyak program yang dijalankan di Makerspace Unimac. Contohnya kita buat latihan micro:bit, PCB design and fabrication, MATLAB. In fact kita buat asas komputer pun kepada guru-guru so that we tackle the right grassroots untuk orang kata untuk future students yang akan menyumbang kepada pembangunan sains teknologi dan di negara kita dan sejagat saya yakin. Dan kita jalankan program ini secara kolaboratif menggunakan khidmat para pelajar juga dan kita tidak langsung orang kata kita sentiasa mendapatkan sokongan daripada agensi-agensi khusus untuk membantu kita supaya projek yang kita jalankan akan sustainable. Kita tak nak mula and then kita berhenti dan MCMC Unimac Makerspace dilihat tidak mempunyai impact kepada komuniti sekitar. Contohnya dalam aspek kita bercakap juga tentang soft and hard. Adakah Makerspace di perpustakaan ini hanya merujuk kepada IR 4.0 atau penggunaan orang kata device atau peralatan yang canggih sahaja? Sebab kita apabila kita ingin menarik minat anak-anak pelajar, kita juga berkolaborasi dengan Nuri, contoh Nuri Bank Rakyat untuk mengadakan pertandingan Lego robotik. Dan di situ para pelajar kita involve dengan aktif untuk melatih anak-anak peserta daripada kalangan pelajar sekolah, termasuklah pakar-pakar kita, lecturer kita yang dalam bidang Lego robotik ini turun padang untuk guide anak-anak kita. Dan kita juga akan teruskan lagi satu projek yang pada kita very soft, cara kita memperkenalkan MCMC Makerspace Unimac kepada anak-anak golongan B40 contohnya. Pada tahun 2018 kita telah mengadakan projek merentas 74 buah sekolah di Perlis dan kita bercakap tentang lebih daripada 500 anak-anak golongan B40
mereka didedahkan dengan MC Unimap Makerspace sepanjang setahun itu, tetapi apa yang kita buat ialah very soft approach. Kita minta mereka menghasilkan model kereta masa hadapan. Dan sangat exciting, dan kita sedang berbincang bagaimana lagi kita nak optimize apa hasil-hasil kreativiti mereka. Itu pendekatan di MC Unimap Makerspace, Puan Diana. Terima kasih. Baik, itu adalah pendekatan ataupun projek-projek yang dilaksanakan di Makerspace Unimap. Kita beralih seterusnya kepada Dr. Siti Azma untuk berkongsikan projek inisiatif yang telah dilaksanakan, dihasilkan dan disumbangkan. Saya kira Makers Lab kami di UiTM Cawangan Selangor juga ada menghasilkan projek kerjasama untuk menghasilkan face shield kepada petugas frontliners. Boleh Dr. Siti Azma kongsikan? Terima kasih Puan Diana. Saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan aktiviti core di Makerlab UCS sebelum kita senaraikan beberapa aktiviti-aktiviti yang kita highlight semasa musim COVID-19. So awalnya saya mahu highlightkan di sini, share di sini bagaimana konsep Makerlab di UCS, iaitu berlainan daripada Makerspace di Unimap dan juga UMK yang lebih kepada komuniti luar universiti. Buat masa ini kami belum lagi sampai ke tahap tersebut. Fokus utama ataupun konsep kita adalah ke arah talent development internal pelajar-pelajar kita dulu. Terutama yang kita cover sekarang ni, core programnya adalah internship. Kita jadikan sebab kita berada di library, kita bersama dengan library untuk menjadikan library ataupun makerspace kita sebagai resource center kepada industri revolution for teknologi, di mana kita mengadakan sharing session kepada komuniti kita sendiri. Kita buka Makerlab kita, kalau kepada orang luar kita hanya buka lab kita kepada sekolah-sekolah yang selalu datang melawat, dan kita perkenalkan teknologi-teknologi yang ada. Kita juga mempunyai buku-buku hasil daripada kerjasama kita dengan PUTA, yang mana buku-buku tersebut cover teknologi-teknologi yang ada, dan kita juga adakan exhibition untuk luar. Tapi kebanyakannya yang core kita adalah untuk talent development tersendiri, yang mana kita boleh tengok di slide saya ini. Kita cuba sesuaikan dengan KPI Universiti dengan UiTM dan juga UiTM Cawangan Selangor. Pada masa yang sama kita juga terpaksa kita kena serve yang bagi geran kepada kita, iaitu MITI dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia yang menganugerahkan geran Makers at University. Dan pada masa yang sama aktiviti kita juga selari dengan SDG United Nations. Makerlab UCS juga digovern oleh rektor dan pejabat PNI UCS, dan pada masa yang sama kita mengambil decision making daripada ahli-ahli members ataupun educator kita yang daripada pelbagai fakulti di UCS. Kita ada industri partner yang bersama-sama dengan kita sebagai penasihat dan menjalankan aktiviti-aktiviti bersama, dan kita ada sedikit income generation untuk sebagai untuk membantu kita menjalankan ataupun membeli cost operation kita sendiri. Dan kita boleh lihat di bawah tersebut, saya senaraikan beberapa aktiviti-aktiviti dengan industri partner kita. Kita ada MOU dan seterusnya saya tunjukkanlah beberapa aktiviti lain yang selalu kita adakan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, internship ataupun talent development adalah core aktiviti kita. Kita adakan sharing session, workshop dan exhibition yang mana kita bawa intern-intern kita sendiri untuk memperkukuhkan lagi soft skill mereka. Kita ada online store dan 3D printing service, yang mana hasil-hasil daripada online store tersebut adalah produk daripada pelajar-pelajar intern kita sendiri. Kita support UiTM Research and Innovation serta Teaching and Learning.
yang mana saya nak highlightkan di sini internship yang kita ada tu sikit. Kita ada 4 modul kita disebabkan kita ada pakar daripada industri yang bersama-sama dengan kita. Jadi 4 modul kita adalah printing dan 3D design. Selain daripada itu kita ada web design, content development dan juga soft skill. Specialized modul yang kita ada di untuk internship program kita adalah mengikut latar belakang pelajar-pelajar itu tersebut. So setakat ini kita untuk komuniti di Puncak Alam kita ada Fakulti Art and Design yang specialized modulnya mungkin daripada graphic design, fotografi, videografi dan kita sudah semakin ramai ada intern daripada computer science iaitu daripada UiTM Sawangan yang mana kita berikan modul programming, coding dan juga advanced web development. So boleh nampak di situ yang saya tunjukkan di graf tersebut, kita ada daripada pelbagai fakulti yang menjadi intern kita dan setakat ni saya rasa lebih daripada 30 orang yang telah complete mengadakan intern yang menjalani internship di tempat kita. Dan yang terbaru yang kita adakan adalah program industri integrated internship, itu bergantung kepada duration intern tersebut, 1 atau 3 bulan. Pelajar intern yang terpilih kita akan letakkan di industri partner kita di mana mereka akan mengadakan real practical projek daripada industri tersebut. Selain daripada itu, ini saya tunjukkan sikitlah produk-produk yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar intern kita yang mana kita ada produk development, design thinking untuk mereka memahami proses-proses design produk development dan hasil daripada tersebut yang kita letakkan di online kita sendiri dan kita boleh lihat inilah hasil-hasil daripada hasil mereka. Dan salah satu yang saya nak highlight bagaimana Meta Lab PCS support ataupun menyokong research dan inovasi di UiTM. Saya salah satu projek yang sangat menarik untuk berkolaborasi bersama dengan Fakulti of Music UiTM yang mana kita adakan 3D printed rebab. Saya nak sharekan di sini yang 3D printed rebab kita tersebut. So itulah bunyinya yang kita sangat berpuas hati kerana 3D printed rebab tersebut sudah menghasilkan bunyi dan dimainkan oleh pemain rebab Malaysia kita yang juga merupakan bersyarah di Fakulty of Music. Dan sekarang ini 3D printed rebab tersebut kita telah hantar untuk submit kepada patent evaluation. Selain daripada itu salah satu result lagi ataupun outcome yang kita bantu ataupun assist satu lagi PIK punya group yang telah memenangi menjadi johan kepada UiTM PIK pada tahun lepas, itu iFestival yang mempunyai produk yang dinamakan multi-function ISO yang kita tak tunjukkan di sini kerana status patternnya masih di dalam evaluation. Okey, so selain itu saya tunjukkan sedikitlah usaha-usaha kita untuk CSR semasa COVID-19 iaitu kita bekerjasama dengan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Shah Alam untuk menghasilkan 3D printed face shield sebanyak lebih kurang 300 pieces 3D printed face shield telah dihasilkan dengan fasiliti yang kita ada dan kita telah hantarkan kepada beberapa medical facilities. Yang keduanya kita juga ada menjalankan atau menganjurkan Stay at Home Challenge yang masih lagi berjalan sehingga kini yang mana kita buka kepada Malaysia yang berumur kurang daripada 18 tahun. Ini juga adalah satu hasil kolaboratif projek dengan rakan industri kita serta sokongan daripada Fakulty of Art and Design UiTM. Dan seterusnya kita juga menyokong beberapa pelajar intern yang masih lagi menjalankan internship di bawah Meta Lab yang mana kita menjalankan projek content development untuk YouTube channel Meta Lab yang memberi tutorial kepada mudah kepada rakyat Malaysia dalam bahasa Malaysia untuk belajar 3D printing.
So itu sahajalah dari saya untuk highlight beberapa aktiviti daripada majalah. Baik, terima kasih Dr. Siti Azma. Baik, seterusnya saya beralih kepada Cik Amirul untuk berkongsikan dengan kita semua projek, inisiatif yang telah dilaksanakan, dihasilkan dan disumbangkan. Saya kira Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan juga ada dipaparkan di media masa tentang usaha mereka menyokong petugas-petugas frontliners yang bertugas. Mungkin boleh kongsikan projek-projek lain bersama viewers kita. Berkaitan dengan inisiatif yang dilakukan, ya, untuk saya highlight dulu yang COVID kalau boleh kita paparkan. Okey, COVID di MK sebelum COVID ni kita dah buat banyak inisiatif, ya, yang melibatkan semua, bukan sahaja fakulti tetapi juga melibatkan perpustakaan dan juga ada pusat teknologi maklumat, ya. So kita bersama-sama untuk membantu frontliners kita menghasilkan PPE suite dan PPE suit, lepas tu incubation box dan sebagainya. Dan di perpustakaan, di makerspace kita membuat face shield, sampai sekarang pun masih lagi kita proses, dan kita juga buat peralatan lain seperti extender yang kat belakang tu, dan juga pada masa ini kita masih lagi membuat prototyping beberapa produk berkaitan dengan COVID-19. Dan hasilnya juga kita dapatlah sokongan daripada ni, antaranya Yayasan Inovasi dia bagi kita grant dan sebagainya untuk menghasilkan banyak lagi produk-produk berkaitan dengan COVID-19. Okey, berbalik kepada projek-projek atau inisiatif yang dilaksanakan oleh Makerspace di perpustakaan. So di bawah American Corner pun banyak program-program yang kita buat, antaranya pada tahun 2019 begitu banyak, maksudnya setiap bulan kita ada program berkaitan dengan digital maker. Ini antara dia, contoh dia yang Maker Challenge. Yang Maker Challenge ni khas untuk B40. So yang ni B40 kita latih mereka untuk menghasilkan produk, produk inovasi yang berkaitan dengan beberapa tema lah. So antara yang kita ajar mereka adalah dari segi pertama design thinking, yang kedua dari segi programming, lepas tu penggunaan Arduino, prototyping, 3D printing, dan sebagainya, dan juga kita ajar juga pitching, dari segi pitching for innovation. So betul saya beritahu tadi, kebanyakan kita projek-projek kita melibatkan sekolah, so kita dapat sokongan penuh daripada JPN, dan kita punya program kebanyakan berfasa, maksudnya bulan 1 hingga bulan 5 digital maker yang Maker Challenge, yang disponsor oleh atau fund dia daripada USMC. Dan ada stage-stage dia, bulan 1 khusus TPT sampailah kepada pertandingan. Dan selepas itu kita ada juga program-program yang berkaitan dengan 3D, 3D maksudnya 3D game 2D gaming, so itu kita dengan MDEC, so kita latih pelajar sekolah untuk menghasilkan 2D game, 2D game, itu kita dapat fund ataupun kepakaran daripada MDEC. Dan kemudiannya kita buat balik berkaitan dengan digital maker, kita ada satu lagi YIC yang Innovator Challenge. Ini kita kerjasama dengan Cupaka, so sepanjang daripada bulan 5 sampailah bulan 9 sampai bulan 11, sebab kita ada wakil yang pergi ke peringkat kebangsaan dan kita train ataupun kita latih mereka untuk pertandingan, tetapi bukannya semata-mata fokus pertandingan, tetapi kepada bagaimana mereka boleh menghasilkan inovasi-inovasi yang berkaitan berasaskan digital. Dan yang mungkin boleh saya sharekan di sini ialah mungkin boleh slide keluar, minta slide. Okey, so dari segi setiap program yang kita buat, kita memang ada orang kata structured, maksudnya ada struktur, dan setiap, sebab tu kita ada fasa yang panjang untuk kita fokus. Sebagai contoh, yang kita buat sekarang ni ialah yang Maker Initiative at Jeli and Tanah Merah, fokus kepada B40, B40, dan kita ada setiap bulan kita ada program, program bersama dengan sekolah-sekolah. Contoh di Jeli ni kita melibatkan lebih kurang 23 sekolah, 15 sekolah rendah. Dan untuk makluman anda, setiap program yang kita buat ni kita matchkan dengan
kurikulum ataupun silibus yang ada di sekolah dan juga di sekolah menengah dan juga di sekolah rendah. Contoh sekarang ni Scratch, Scratch belajar dari jam 4 pun dah belajar Scratch. So kita juga ada program-program tu. So cuma kita akan, setiap modul kita ni kita akan tengok dan juga kita talikan dengan dia punya silibus. Yang keduanya dari segi tahap kefahaman mereka untuk menerima. Sebab tu kita ada macam untuk sekolah rendah kita pakai Microbit, untuk sekolah menengah kita pakai Arduino. So setiap proses itu kita libatkan, yang pertamanya kita libatkan facilitator, trainer yang kita sendiri ada seramai 4 orang. Kemudian kita ada juga mentor-mentor kita. Mentor-mentor kita ni adalah 20 orang mentor yang memang special train untuk program ini. So mereka akan handle program ataupun setiap mereka ni akan ada pegang sekolah-sekolah yang terlibat dan menjadi mentor kepada adik-adik di sekolah. So kalau anda tengok di sini, kita ada level-level dia. Antaranya kita pergi kepada sekolah untuk buat outreach program. Yang kemudiannya untuk kenalkan apa teknologi, apa digital maker, apa yang kita boleh bantu, apa UMK, STEM dan sebagainya. So semua elemen tu kita akan libatkan fakulti yang berada di Jeli. Yang keduanya kita akan ajar mereka tentang bagaimana untuk buat Arduino, Microbit programming. So kita akan ada kelas untuk cikgu dan juga untuk peserta murid. Biasanya kita akan latih mereka yang ada basic di sekolah-sekolah tersebut, dan mereka juga yang kita latih itu akan menjadi mentor kepada rakan-rakan yang lain. So itu konsep kita. Yang ketiga, kita akan ajar mereka tentang bagaimana penggunaan elektronik dan sebagainya, komponen. Yang keempat, kita akan libatkan juga ilmu berkaitan dengan web development dan juga IoT. Dan juga seterusnya kita akan fokus juga kepada 3D printing. Product design kita akan buat bagaimana nak buat 3D kan, penggunaan Tinket ataupun Blender dan sebagainya. So kita akan ajar mereka bagaimana nak hasilkan produk, mereka bentuk produk. Dan seterusnya yang terakhir, biasanya setiap program yang kami buat kita akan buat pertandingan ataupun juga carnival untuk mereka menunjukkan inovasi yang dihasilkan setelah melalui fasa-fasa yang kita sebutkan tadi. Okey. Dan selain daripada itu, kami juga ada mengadakan program-program berkaitan dengan contoh di angkasa, contohnya Beyond the Moon dengan American Corner. So kita juga ada program-program berkaitan Arduino, lepas tu tentang bulan bintang dan juga kita juga akan ada juga berkaitan dengan multimedia, Scratch. Dan juga sekarang ni kita mula untuk workshop untuk augmented reality, augmented reality yang kita ada kepakaran dia, iaitu Dr. Tan. So saya rasa itu saja untuk sementara ini. Terima kasih kepada semua ahli panel atas perkongsian inisiatif yang telah dilaksanakan, dan saya kira projek-projek inisiatif, program-program yang dilaksanakan ini boleh menjadi titik tolak semangat, membakar semangat kepada perpustakaan yang lain untuk mungkin mana tahu anda juga boleh mewujudkan makerspace di perpustakaan anda. Baik, ingin saya bacakan respon-respon positif yang diterima. Yang pertamanya daripada Marlia Nuriha Muhammad, pencapaiannya hebat dan kepada semua perpustakaan. Seterusnya ada lagi. Okey, daripada Puan Siti Sumaizan. Terima kasih Puan Siti Sumaizan, Ketua Pustakawan UPSI. Very good knowledge sharing. Mungkin kat UPSI ada makerspace lepas ni, mari kita tahu. Dan ada lagi, okey, dan seterusnya respon positif daripada Pita UiTM Chongam Melaka. Sebelum ini makerspace mungkin hanya ditemukan di kilang, makmal teknologi tinggi dengan akses terhad kepada kumpulan khusus. Namun kini peralatan makers seperti pencetak 3D printer, mesin laser, kamera dan stesen kerja multimedia boleh dimanfaatkan oleh warga kampus dan masyarakat setempat. Tahniah Unimed, Universiti Malaysia Kelantan dan dari UiTM sendiri, UiTM Puncak Alam. Terima kasih Pita UiTM Chongam Melaka dan kepada semua viewers, penonton-penonton. Dan saya dimaklumkan ketika ini kita bersiaran dengan penonton seramai 313. Ada tadi sampai capai 320 dan sangat baguslah. Dan terima kasih kepada anda yang meluangkan masa untuk menyaksikan live kita pada pagi ini.
Baik, seterusnya saya akan beralih pada soalan yang seterusnya. Tidak dinafikan ya, kalau kita punya usaha dah kira all out, kita buat macam-macam program, pastinya saya rasa kita akan berdepan dengan pelbagai rintangan. Namun begitu, cabaran itu pastinya menjadi pelbagai semangat untuk meneruskan usaha mengorak langkah. Boleh Puan Muazmin ceritakan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melaksana atau membangunkan makerspace di UNIMAP itu sendiri? Tentang knowledge sharing daripada doktor dan juga TS Amirul tadi, saya lihat ada very mind opening, maksudnya ada banyak approach yang berbeza antara UNIMAP, UiTM dan juga UMK. Jadi pada saya itu pun menjadi cabaran kepada future kepada perpustakaan lain yang akan orang kata menentukan approach atau konsep mana yang mereka akan bangunkan. Jadi di UNIMAP kerana kita pada masa kita membangunkan makerspace, kita berazam menjadi perpustakaan akademik pertama, perpustakaan UA pertama yang membangunkan makerspace di di dalam library. Jadi cabaran kita ialah kita telah sediakan rumah, tetapi kita perlu groom expertise kita. Pada saya dalam mana-mana persekitaran makerspace, kepakaran adalah perkara yang sangat challenging. Terutamanya melatih pustakawan dan pembantu pustakawan untuk mempunyai kepakaran dalam mengendalikan perkhidmatan makers kepada komuniti universiti ataupun komuniti luar. Yang kedua ialah apabila kita bercakap tentang teknologi, tentang high-end devices, high-end orang kata machines, kita memerlukan budget yang orang kata yang sustain lah untuk kita kekalkan momentum makerspace kita kepada komuniti. Dan di UNIMAP kita tidak invest on peralatan 3D yang mahal contohnya. Kita invest on 3D yang quite flexible dan boleh digunakan oleh ramai pihak, ramai pengguna dengan orang kata perasaan yang agak terbuka. Yang ketiga ialah bercakap tentang community library. Makerspace ini masih menjadi perkara baru di dalam perpustakaan sama ada akademik atau awam di Malaysia. Walaupun dia macam doktor cakap tadi di US dah lama, dan that's why bila kita buat collaboration dengan MCMC, mereka nak lihat approach untuk sustaining orang kata approach makerspace ni untuk dilimpahkan kepada community, not only for university community. Dan pustakawan pada hari ini dari segi cabaran dana dan sebagainya, kita perlu ada kemahiran marketing, pemasaran yang besar. Di UNIMAP kita dapat fund daripada SKMM, daripada MCMC, by selling our mind, by selling our ideas. Kita design our own makerspace and present it to them, dan mereka bagi orang kata sambutan yang bagus, and I think that's why we have kita terima bajet daripada mereka, dan coming soon kita akan dapat bajet daripada kementerian pula untuk menambah peralatan atau device di makerspace UNIMAP. Dan semua-semua yang saya orang kata utarakan ini memerlukan pertimbangan dan keputusan yang besar daripada pemimpin perpustakaan, be it academic, be it public. Dan kita nak lebih ramai yang enthusiastic into this project. Mungkin tidak dilatih pun di library school contoh, but we need more people to invest into this kind of orang kata modern facilities. Besides kita cuma orang kata whatever kita buat pun ada juga perception library ni about books, so we need to change both.
So resources kita is no longer about information resources sahaja, but we are providing beyond it. Dan itu pun challenges yang besar to change the perception. Itu saja Puan Diana. Thank you very much. Terima kasih Puan Mazmin. Dan saya kira apa yang Puan Mazmin ulaskan itu tadi berkaitan dengan soalan yang saya terima daripada Encik Yazid. Encik Yazid daripada Uniten. Terima kasih kerana menyokong live ini, iaitu bagaimana sesebuah perpustakaan ingin memulakan inisiatif ini jika menghadapi kekurangan bajet, kepakaran dan skill. Puan Mazmin ada maklumkan approach yang dilaksanakan di perpustakaan ini. Dan saya kira beralih kita seterusnya pada Dr. Siti Azmah, mungkin boleh mengulas sikit tentang soalan daripada Encik Yazid ni. Bagaimana sebuah perpustakaan tu nak mulakan inisiatif macam kita di UiTM Cawangan Selangor Puncak Alam pun kita start small. Mesin pun ada 2 sahaja kan Dr. Siti Azmah, tetapi kita nak pastikan buat kata Puan Mazmin tadi, dan sustainability tu selepas kita develop makerspace itu sendiri. Silakan Dr. Siti Azmah. Terima kasih Puan Di. Ya betul sebagaimana yang dinyatakan oleh Puan Mazmin tadi, ada pelbagai halangan, tapi semua projek akan ada halangan dan halangan yang utama sekali ialah halangan kewangan. Itu sudah pastinya kan. Dan saya nampak sangat beruntung kepada Makerspace di UNIMAP dan juga di UMK kerana ada support daripada FCMC dan UMK daripada American Corner yang sangat memahami nature of Makerspace di United States. Sehingga kan kalau di United States selain daripada Fab Lab, yang paling banyak adalah makerspace di library dan juga di sekolah-sekolah. Dan kalau sekiranya di library tersebut, kalau di Malaysia kita masih lagi baru, ini adalah halangan yang pertama kalau sekiranya kita mahu membuka makerspace. Sama ada saya sebagai academician yang memulakannya, saya akan menghadapi masalah persepsi daripada librarian yang daripada awal. Dan kalau sekiranya librarian yang memulakan juga, seperti kita ada pengalaman daripada one of the university yang sebelum ni datang untuk benchmarking tempat kita, makerspace tersebut dimulakan oleh librarian dan akan datang persepsi yang berbeza daripada academician. So masalah-masalah ini adalah kerana kita ramai yang masih lagi tidak memahami keperluan masa depan fungsi library tersebut. Kalau di United States, mereka sanggup untuk clearkan ruang yang besar untuk masukkan makerspace di dalam ataupun integrate makerspace di dalam library mereka untuk kalau kita kata untuk cover pembelajaran pada masa depan, kerana buku sudah banyak tidak digunakan, sebenarnya masih tidak ada inputan. Okey, selain daripada itu, bagi menjawab soalan yang berkenaan dengan bajet yang kecil untuk memulakan makerspace, bagi saya, pendapat saya tidak ada masalah kerana makerspace ni boleh bermula daripada mana-mana, iaitu ini berkait rapat dengan amalan best practices yang akan saya bincangkan seterusnya, tapi saya bagi tahu terlebih dahulu di sini. Dan ini bajet memang sepatutnya makerspace ini bermula dengan bajet yang rendah. Sebagaimana kita di Maker Lab, kita hanya mendapat tabung one-off daripada kampus di peringkat awal dengan RM30,000. Itu sudah cukup sebenarnya untuk membeli 3D printer yang sesuai. Sebenarnya yang paling sesuai adalah 3D printer yang murah, kerana 3D printer mempunyai berbagai jenis. Jadi yang murah adalah yang kita tahu sesuai dengan makerspace adalah yang bersesuaian. Sekiranya, tapi 3D printer sebenarnya bukanlah tools utama atau mesin utama yang diperlukan. Contohnya, sekiranya tidak ada pakar ataupun staff yang boleh mengendalikan, kita sebenarnya tidak memerlukan unless ataupun ada keperluan daripada komuniti kita sendiri. Kita boleh mulakan dengan strength yang kita ada. Contohnya, yang paling kita perlukan sekarang adalah content development menggunakan YouTube, mana bukan sahaja pelajar yang memerlukan skill tersebut, malah lecturer kita yang memerlukan skill tersebut. Sekiranya ada staff kita yang pakar dalam sebagai YouTubers contohnya, dan dia tahu keperluan fasiliti, contohnya kamera yang berpatutan yang bagaimana, lighting yang macam mana, bilik yang macam mana, dan itu pun sudah boleh diimplementkan sebagai salah satu modul untuk memulakan makerspace. Itu pendapat saya. Jadi kita mulakan dengan low budget ideanya dan kepakaran yang kita ada.
Itu yang kita perlu mulakan dulu. Kita tidak perlu untuk start dengan Arduino ataupun programming sebagaimana yang di Maker Lab Pusat Alam kita tidak ada computer science student. Jadi kita tidak perlu untuk implement programming di peringkat awal kerana kita punya konsep adalah untuk empower ataupun untuk build the talent dalaman kepada pelajar-pelajar kita terlebih dahulu sebelum kita keluar untuk memastikan sustainability. Itu adalah agenda sustainability yang kita propose supaya kita ada pelapis-pelapis daripada pelajar dan bukan sahaja daripada staff sendiri untuk setelah kita establish untuk dibawa keluar. Kita build kita punya talent dalaman terlebih dahulu. Tempat saya. Baik, terima kasih Dr. Siti Azmah. Baik, seterusnya saya kira untuk cabaran Puan Mazmin dan Dr. Siti Azmah dah kiranya dah cover untuk menjawab soalan tersebut, dan ini kita ingin mengutarakan soalan ini yang diterima daripada Puan Siti Sumaizan Ramli. Soalan ini memang terus tepat kepada TS Encik Amirul. Adakah produk yang dihasilkan dibuat pengkomersialan untuk menjana bajet kepada universiti? Mungkin boleh menjawab soalan yang diutarakan oleh Puan Siti Sumaizan. So untuk menjawab tu sebenarnya jawapannya tidak lah. Sebenarnya untuk American Corner ataupun Makerspace di library ataupun di perpustakaan, kita memang kemudahan yang disediakan ataupun di funding oleh ataupun di sponsor oleh American Corner tidak boleh komersialkan. Tetapi di peringkat UMK untuk dalam makers, kita punya makerspace ataupun makers at UMK. So kita telah mewujudkan kita akan mewujudkan beberapa struktur baru lah. Pertama dari segi untuk digital innovation ataupun education satu part, untuk komersialan satu part, komersialan dan innovation di satu part yang lain. So di peringkat kami di makerspace di perpustakaan, kita hanya melatih pelajar, pengguna ataupun masyarakat bagaimana untuk menggunakan kemudahan digital, laman web, membangunkan apps, menggunakan Arduino untuk menghasilkan inovasi. Tetapi untuk komersial ataupun untuk menjana pendapatan itu tidak ada, tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita akan extendkan kepada satu entiti lain lah buat masa ini. Pada masa akan datang mungkin akan digabungkan, tetapi buat masa ini Makerspace di library hanya untuk digital maker education. Dan kita juga melatih para untuk mereka tu boleh hasilkan sendiri, tapi bukan menggunakan resources kita. Kalau dia nak hasilkan sesuatu, mungkin dia akan beli, kalau dia berminat mungkin sekolah boleh beli printer sendiri dan hasilkan sesuatu lah, ataupun fakulti ke, student ke. So education berlaku di perpustakaan, tetapi penghasilan ataupun produk itu mungkin boleh dihasilkan di tempat lain atau di peringkat lain. Dari situ saja. Baik, saya kira Cik Amirul telah menjawab soalan yang diutarakan oleh Puan Siti Sumaizan, dan saya dimaklumkan ketika ini viewers yang saya dapat, dia punya statistiknya kita sebanyak 385 viewers penonton. Terima kasih kepada anda yang meluangkan masa untuk menyaksikan live kita. Topik yang menarik, saya rasa itu yang ramai orang tengah view sekarang ni. Baiklah, saya kira untuk soalan terakhir, soalan ini saya mohon ahli panel untuk menjawab, dan sekali dengan kesimpulan kerana masa kita amat mencemurui, dah 10.58 ketika ini, iaitu mungkin panel boleh kongsikan amalan-amalan terbaik untuk makerspace di perpustakaan universiti, seperti untuk memastikan sustainability makerspace, dan kita harus memastikan ia dijadikan tanda aras baru untuk melaksanakan perkhidmatan perpustakaan. Dan mungkin untuk menjawab soalan ini dan kesimpulan sekali, dipersilakan Puan Hajah Mazmin. So pada saya amalan terbaik yang boleh UNIMAP kongsi in perspective of academic library, yang kami proud of is we design our own makerspace. Kami gunakan, macam Dr. sebut tadi, kami gunakan perabot yang ada pun, kami baiki, kami improve dan jadikan industrial look untuk makerspace kami.
namun the best orang kata thing that any library yang nak buat makerspace ialah kita kena cari good strategic partner. Kita tak boleh, library tak boleh develop makerspace on your own. Kalau you berjaya develop to sustain, mungkin akan ada some hurdles atau cabaran. So find a good strategic partner to make your makerspace sustainable. Dan yang lain ialah saya rasa betul doktor sebut tu, kita kena sentiasa ada audit ruang. Kalau ruang kita tak berapa laku, replace lah dengan ruang yang lebih laku. Contohnya Unimap memang remove koleksi rujukan untuk digantikan dengan ruang makerspace. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang kita proud of, to have a new facility in the library. Kalau Puan Diana minta saya bagi kesimpulan, saya rasa dengan perkembangan makerspace dan pelbagai banyak maklumat tentang konsep makerspace, bagaimana kita perlu mulakan dan kepakaran kita perlukan, saya rasa semua perpustakaan akademik perlu menyahut cabaran ini. Wujudkan makerspace di perpustakaan anda secara non-eksklusif. Maksudnya kita tak buat makerspace untuk pengguna makerspace. Kita buat ruang makerspace untuk kedua-duanya. Nak study pun boleh masuk ke ruang makerspace. Nak guna peralatan pun boleh guna di ruang makerspace. Itu sangat penting. Non-exclusive facility di academic library. Itu saja Puan Diana. Thank you very much. Baik, terima kasih Puan Mazmin. Baik, seterusnya kepada Dr. Siti Azmah, mungkin sedikit berkongsi amalan-amalan terbaik makerspace di perpustakaan dan boleh membuat kesimpulan harapan tentang makerspace di perpustakaan universiti. Dipersilakan Dr. Siti Azmah. Terima kasih Puan Di. Saya summarize sedikit lah ya, sebab tadi saya telah memberikan beberapa poin. So berdasarkan pengalaman menjaga Maker Lab di UCS, saya cadangkan lebih kurang ada 6 amalan terbaik yang saya nampak yang kita boleh lakukan untuk makerspace di perpustakaan universiti, iaitu yang paling penting adalah kita fokus kepada komuniti kita sendiri terlebih dahulu, iaitu apa keperluan komuniti. Itu bagi pendapat saya lah kan, kerana bajet yang kita ada mengikut untuk keperluan komuniti internal terlebih dahulu. So daripada situ juga untuk kita mulakan Maker Lab kepada ramai library lain, public library ataupun school libraries yang juga mahu membina Maker Lab. Macam saya nyatakan tadi, boleh mulakan dengan bajet yang rendah ataupun dan juga kepakaran yang sedia ada. Kalau ada mesin jahit, boleh letak mesin jahit di situ. Kalau ada DSLR, kita dah boleh mulakan making of videography, fotografi. We can get start with everything dengan apa yang kita ada, dan kita leveraging on the strength kepakaran yang sedia ada. Maksudnya kalau di kampus tersebut ataupun ada guru yang ada kepakaran tersebut, ambil dia sebagai ahli dan kita sama-sama jalankan modul-modul masing-masing kepada komuniti kita. Yang seterusnya, yang antara yang paling penting adalah sebagaimana yang Puan Mazmin nyatakan, kita perlu collaborate dan sharing. Itu adalah maker movement ataupun selari dengan konsep makerspace. Kita tak boleh kedekut, kita tak boleh nak sembunyikan, kita tak boleh tak bagi orang tuna. Kena ada inclusivity ataupun kita kena amalkan juga kita panggil democratize teknologi, supaya lebih ramai komuniti atau kita yang boleh menggunakan fasiliti tersebut. Di antaranya juga kita perlu collaborate, yang saya cakap tadi, collaborate dengan industri ataupun penyelidik yang pakar juga dalam bidang tersebut untuk bersama-sama menjadi penasihat kepada modul kita dan juga memberi kita pengetahuan apa keperluan implement di luar sana supaya kita boleh implement ataupun empower pelajar-pelajar kita, yang mana pelajar-pelajar kita inilah yang bakal keluar untuk mencari pekerjaan
dan seterusnya boleh improve graduate student employability di universiti. Dan yang seterusnya kita perlu ada sebagai makerspace adalah aktiviti-aktiviti. Ini yang membezakan sama ada kita memberi servis, kita namakan kita makerspace, kita perlu ada aktiviti, ataupun sekiranya tidak ada aktiviti, kita sebenarnya adalah kita memberi servis. Sebagaimana kita meletakkan printer di library dan kita minta bila ada penggunaan maka ini akan digunakan. Oleh itu untuk supaya makerspace tersebut tercapai fungsinya, perlu ada aktiviti-aktiviti khas sebagai contohnya aktiviti bersama komuniti di luar ataupun di dalam tidak ada masalah. Dan yang paling akhir sekali, yang ini Medical Lab UCS sendiri juga tidak mempunyai lagi, iaitu staff yang dedicated untuk menjaga makerspace tersebut. Iaitu staff buat masa ini Medical Lab kami juga tidak beroperasi setiap hari sekiranya tidak ada pelajar intern, kerana kami tidak mempunyai dedicated staff yang boleh menguruskan semua teknologi tersebut. Ideally setiap makerspace perlu mempunyai, kalau kita panggil makerspace manager, kalau sebagaimana di negara-negara maju. Kalau di akhir bulan 2 tersebut, di akhir bulan 2 lepas sebelum atau semasa awal-awal COVID-19, saya sebenarnya berada di USA melawat Central Public Library sekali lagi dengan menemu ramah staff di sana, bertanya mengenai mana mereka menguruskan makerspace di sana. Jadinya mereka ada dedicated staff yang memberikan khidmat nasihat kepada komuniti yang datang, mengajar sebagaimana yang Puan Mazlin menyatakan tadi, dan menguruskan keperluan lain. So jadi itu sahaja dari saya daripada untuk amalan-amalan terbaik sebagai makerspace universiti, dan harapan saya agar lebih banyak makerspace wujud, tak semestinya makerspace di universiti, public library ataupun academic library, tetapi boleh juga makerspace wujud di fakulti-fakulti tertentu untuk serve kepada komuniti yang sedia ada. Bagi Medical Lab UCS juga, saya minta terima kasih kepada geran daripada Menteri dan Kementerian Pendidikan. Dengan itu selepas insyaAllah COVID-19 ini, kita akan mempunyai lebih banyak modul daripada facilities yang dapat kita gunakan daripada geran tersebut. Contohnya kita akan ada programming menggunakan drone, Arduino, kita akan ada augmented reality. Dan sebagaimana yang kita tahu, bila lebih banyak facilities, lebih banyak modul, kita memerlukan lebih kaki tangan dan juga peruntukan kewangan. Dan saya berharap ada banyak lagi pihak yang boleh menyokong makerspace kita ini dan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada komuniti. Okey. Itu dia kesimpulan daripada Dr. Siti Azmah, dan mungkin untuk kesimpulan daripada saudara Amirul tentang makerspace di perpustakaan, dipersilakan, kita ada masa sedikit lagi. Okey, terima kasih moderator. Saya ingin juga menyatakan beberapa perkara tentang amalan terbaik. Antara baik yang pertama yang saya boleh kongsikan ialah setiap makerspace perlu ada governance. Maksudnya kita perlu ada fellow, kita perlu ada trainer, kita perlu ada mentor, kita perlu juga ada penyelaras. Itu yang paling penting. Macam kami dibuat di UMK, untuk di sini contohnya kita ambil skim hemat pelajar. Pelajar kita yang kita lantik sebagai mentor itu, kita lantik sebagai pekerja skim hemat pelajar. Okey, yang keduanya dari segi modul. Setiap makerspace perlu ada modul. Modul tertentu bagi setiap ni. Maksudnya modul tu kita create ataupun kita dapatkan daripada teknologi partner lah. Biasanya Cempaka ada semua. Mereka akan train kita. Dan kita perlu ada modul tertentu yang sesuai untuk yang kita nak ajar tu, seperti sekolah dan juga mungkin pelajar kita. Dan yang ketiga yang boleh saya highlight, saya tengok tadi banyak berkaitan dengan geran, bajet, kewangan dan sebagainya. Dan alhamdulillah di UMK saya tak ada benda tu. Yang pertama yang saya buat ialah saya memang tak malu untuk cari grant. Saya rasa di UMK ni saya antara yang paling banyak saya dapat grant.
walaupun program dan sebagainya, memang saya suka share grant. So antara selain pada USBC, saya juga baik dengan berbaik-baik ataupun berkolaborasi dengan MDEC. So saya dapatlah untuk macam contoh di Jeli dan sebagainya tu, saya dapat dalam 45,000 itu kan. So grant sangat penting. Yang penting sekali seperti yang dimaklumkan oleh Puan Mazmin, kita perlu ada strategi partner. Macam saya MCMC pun saya jumpa juga, Petronas pun saya jumpa juga, kan. MDEC lagi dah saya jumpa, dan USMC pastinya yang paling banyak sekali bagi grant kat saya memang kepada UMK dari segi untuk Amerika dan Papua. So grant tu sangat penting. Kalau untuk you gerakkan satu perkara untuk dapatkan palatan, the best way ialah dapatkan daripada pihak luar. Jangan kita cuba stand, sebab mereka ada allocation tertentu yang boleh diberikan kepada inisiatif mereka di setiap tempat. So saya selebriti boleh ambil ini sebagai paduan. Kalau nak cerita ni boleh hubungi saya lah untuk dapatkan mana-mana kan. Ada beberapa universiti yang telah kontak saya dan saya ceritakan bagaimana saya set up makerspace. Itu saja. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyokong supporter kepada makerspace UMK. Yang pertama kedutaan Amerika, yang kedua je MDEC, saudara Victor, saudara Nisa untuk 3D programming. Banyak orang dalam MDEC tu banyak key person yang anda boleh jumpa untuk dapat grant, untuk dapat projek, untuk dapat collaboration, dan juga seterusnya JPN yang banyak bantu kita dari segi supply student, sekolah, bagi sokongan untuk bajet sikit untuk logistik. Kita tak cover logistik biasanya, diorang cover logistik, dan juga dari segi inilah pelaporan dan sebagainya. Dan juga kepada top management, top management sangat penting. Kita kalau tak dapat mandat agak susah, tapi saya alhamdulillah di Makerspace memang top management bagi ni, tambah pula bila kita dah tunjukkan something, yang berlaku banyak yang kita latih dah berjaya di peringkat contoh di Carnival pendidikan, budak sekolah dah dapat gol dan sebagainya, semua dilatih di Makerspace UMK, terutama di kawasan Kelantan lah. So saya rasa itu saja. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada semua ahli panel. Masa amat mencemburui kita, dan saya kira soalan-soalan yang dinyata ataupun ditanya oleh viewers yang tidak sempat dijawab pada sesi live ini boleh dijawab oleh ahli-ahli panel kita melalui komen-komen yang telah disediakan. Kita akan jawab di situlah. Terima kasih atas sokongan anda, dan saya ingin berkongsi anda juga boleh merujuk kepada 2 buah buku. Pustakawan dengan buku tidak dapat dipisahkan. Ada 2 buah buku hasil penulisannya. Salah satunya Ron Stacker menyatakan libraries transform into innovation centers are the perfect setting for implementing change. This is where libraries need to shift from simply warehouses, storing information centers of innovation. Baik, anda boleh membaca buku ni sebagai panduan, tak kiralah pusat sumber, perpustakaan dan sebagainya untuk memulakan Makerspace. Baiklah, alhamdulillah sesi Facebook Live pada pagi ini telah sampai ke penghujungnya. Mewakili pihak penganjur, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim teknikal, ahli-ahli panel, kemudian kepada viewers dalam menyokong secara langsung yang dibawakan pada hari ini di mana juga anda berada, dan pastinya stay safe kepada anda semua. Sekali lagi Puan Najah Mazmin, Dr. Siti Azmah, teknologis Amirul Firdauzilah, terima kasih sekali lagi di atas perkongsian yang saya kira sangat membuka mata. Mungkin kita boleh sambung nanti ada siri yang kedua banyak boleh kita bincangkan. Terima kasih sekali lagi. Sebelum mengundur diri, saya ingin mempromosikan program Amazing Grades, Amazing Rewards, anjuran perpustakaan dengan kerjasama Hal Ehwal Pelajar dan Hal Ehwal Akademik. Dilanjutkan closing date-nya sehingga 5 Jun 2020. Hadiah wang tunai sebanyak RM4,000 akan diberikan. Dan akhir kata dari saya selaku moderator pada hari ini, teruskan menyokong siri-siri secara langsung yang akan dianjurkan oleh Universiti Teknologi Mara, Perpustakaan UiTM Shah Alam serta Perpustakaan UiTM Kampus Cawangan. Kami akan kembali bersiaran di Facebook Live Pita pada Jun 2020. Dengan itu, stay connected, stay safe, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin.